Baik, berhubung dengan kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Penjara Zulkifli Umar untuk mencadangkan kepada pihak mahkamah agar tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada pesalah-pesalah PKP, pada dasarnya ia adalah satu kenyataan yang betul dan patut diambil kira oleh kesemua pihak, termasuklah rakyat di luar sana, atas konsep-konsep dan prinsip-prinsip perundangan yang terpakai. Yang pertamanya, kita kena faham dia ada dua tahap dalam sistem prinsip undang-undang jenayah. Iaitu yang pertama, apabila berlaku suatu kesalahan, maka orang yang melakukan kesalahan atau dipercayai melakukan kesalahan ditahan terlebih dahulu bagi tujuan siasatan, dan sebelum arahan sama ada perlu beliau dituduh ataupun tidak di mahkamah muncul. Tahap kedua pula adalah apabila sudah ada arahan daripada pejabat peguam negara untuk menuduh suspek-suspek tersebut, maka dia dibawa ke mahkamah dan pertuduhan dibaca. Ada antara mereka akan mengaku bersalah dan ada antara mereka yang menuntut bicara. Yang menuntut bicara akan dilepaskan di atas ikat jamin, dan bicaranya semestinya lah selepas prinsip ataupun selepas tempoh COVID-19, selepas tempoh PKP dan sebagainya. Yang mana yang mengaku bersalah, di bawah prinsip undang-undang, mahkamah bertanggungjawab mengambil kira banyak faktor. Mahkamah tidak boleh sembrono mengenakan hukuman-hukuman yang tepat ataupun khusus tanpa mengambil kira faktor-faktor yang wajib diambil kira. Antaranya sebagai contoh, walaupun di bawah PKP ni kesalahannya adalah di bawah Seksyen 23 Akta 342 ya. Yang mengatakan di bawah Seksyen 24 untuk pesalah pertama hukuman maksima adalah 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Dan di bawah perintah-perintah PKP yang dikeluarkan pada yang berkuat kuasa mulai 18 Mac dan kemudiannya mulai 1 April baru-baru ini, terdapat juga pengurangan hukuman maksima di bawah perintah-perintah yang telah digazetkan. Apa sekalipun hukuman yang digazetkan ataupun yang disarankan di bawah undang-undang tersebut, budi bicara mahkamah memerlukan mahkamah mengambil kira antara lain yang pertamanya umur tertuduh, latar belakang pesalah. Kalau orang itu adalah seorang daripada kategori B40 dan dikenakan hukuman denda RM1,000 ataupun lebih, semestinya ianya mengosongkan peluang untuk beliau dan keluarga beliau hidup dengan cara biasa di zaman COVID ini sementara tiada kerja. Tapi kalau RM1,000 dikenakan kepada M40 yang mempunyai gaji lebih pada RM10,000 sebulan dan masih menerima gaji daripada korporat-korporat besar, RM1,000 itu tidak ada apa untuk beliau nak bayar. So, di sinilah mahkamah mengambil kira kategori taraf hidup, jantina, umur, latar belakang, tahap kerjaan dan sebagainya seseorang yang didapati bersalah. Pada masa yang sama, kekhawatiran Ketua Pengarah Zulkifli perlu kita ambil berat. Sebab kalau mahkamah menghantar seseorang itu terus ke penjara semata-mata sebab memanglah betul penyalahgunaan ataupun pelanggaran ataupun kesalahan di bawah COVID-19 PKP sekarang ini meletakkan kepentingan, meletakkan keselamatan negara terdedah, itu tidak bermakna kita kena membabi buta menghantar semua ke penjara. Ada hukuman sampingan yang boleh dikenakan, iaitu jika pun dikatakan hukumannya adalah penjara atau denda atau dua-dua sekali, undang-undang membenarkan mahkamah mengeluarkan hukuman yang dipanggil sebagai hukuman khidmat masyarakat, di mana pesalah tersebut boleh kerana beliau tidak menghindarkan kepentingan kesihatan negara diminta untuk melakukan khidmat negara, iaitu seperti membuat pembaikan atau pembersihan di rumah orang-orang tua, di rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Dan hukuman tu boleh dikuatkuasakan selepas tamatnya tempoh PKP nanti. Dan sementara itu beliau perlu melaporkan diri
melalui video call ataupun telefon kepada pihak polis berdekatan supaya pihak polis tahu dia berada di rumah. So, yang pokoknya di sini adalah kita semua kena faham bahawa undang-undang keadilan tidak membenarkan sistem kehakiman mengenakan hukuman sembrono. Semua penjara atau semua denda. Mahkamah mempunyai pilihan dan berbicara. Dan dalam keadaan PKP ni, saya setuju hukuman yang lebih setimpal, terutamanya kepada M40 dan ke atas. Dan juga B40 dalam keadaan-keadaan tertentu adalah hukuman kebajikan masyarakat, khidmat masyarakat. Nah, yang keduanya, di tahap tahanan pula pun sama. Apabila pihak mana-mana orang awam melakukan kesalahan di bawah PKP, pada kebiasaannya ianya berlaku di hadapan anggota ataupun pegawai polis atau tentera ataupun para doktor ataupun jururawat KKM. Maknanya keperluan untuk menahan melakukan siasatan lanjut seperti dalam kes bunuh untuk mencari senjata ataupun bukti lain ataupun dalam kes rompak dan sebagainya tidak perlu. Maka apabila tahan orang tersebut dan dibawa ke balai polis sementara mendapat arahan daripada pihak pejabat peguam negara untuk sama ada nak membawa pertuduhan terhadap dia atau tidak, suspek tersebut boleh dilepaskan di atas jamin polis dan supaya beliau boleh kembali ke rumah dan mematuhi perintah PKP sehinggalah keputusan dibawa ke mahkamah. Kalau beliau dibawa dan ditahan riman di balai polis, perkara yang sama seperti di penjara berlaku selepas hukuman, iaitu sementara nak siasat, lokap dan sel-sel di dalam balai polis mempunyai suspek-suspek lain yang mungkin terdedah dengan jangkitan COVID disebabkan kesukaran mengadakan konsep penjarakan sosial. Bagaimana pula dengan anggota-anggota dan pegawai polis di balai polis tersebut? Mereka juga terdedah seperti mana warden-warden di penjara. So, oleh itulah dalam keadaan yang kita harungi sekarang ni, saya sarankan bahawa untuk pihak-pihak yang ditahan sementara menunggu siasatan dilepaskan di atas jamin polis. Kerana mereka tak boleh lari pun. Nak tak nak, dia akan ada di rumah. Dan selepas mereka dituduh dan jika mereka mengaku bersalah, maka hukumannya boleh hukuman khidmat masyarakat. Saya harap rakyat di luar jangan terlampau beremosi walaupun kita tidak ingin melihat orang yang meletakkan kesihatan negara di tahap yang terlampau, yang tidak pedulikan kesihatan negara ni patut dihukum, tapi hukuman tu sampai janganlah menjejaskan kesihatan orang lain yang berada di persekitaran mereka, sama ada di lokap polis maupun di penjara. Sekian. Terima kasih.